Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sabil Achri. Baik, kawan-kawan juga bertanya kepada saya lagi daripada dululah. Apabila dia memanah, dia orang selalu bertanya macam manakah caranya kalau kita release, adakah kita just tarik kemudian kita just lepaskan macam tu aja. Okey, sebenarnya di dalam memanah ni, apabila kita memanah, kita tak boleh maksudnya kalau kita tarik tali tu kemudian kita just lepaskan macam tu. Itu akan menyebabkan kita panggil itu plucking. Maksudnya tali tu akan plucking. Contoh macam kalau kita tengok orang main gitar, dia plak dia tarik tang. Okey. Okey, itu dipanggil plucking. Okey. So plucking ni adalah satu benda yang seboleh-bolehnya kita hindarkanlah sebab kita nak dapatkan perfection. Ini hanya asas ya. Ini asas bagaimana cara-cara yang selalunya kita nak pastikan sama ada kita punya release tu okey. So selalunya bila kita buat release ni, kita panggil mestilah follow through. Maksudnya kita mesti fikir dengan cara baik. Masa kita nak release tu, dia mestilah dengan follow through. Follow through ni lebih kurang macam ni. Okey, saya tunjukkan macam ni. Kemudian apabila kita melepaskan dia, dia kena lepaskan begini. Ini dalam keadaan macam tu. Kita tak boleh lepaskan tali ni dalam keadaan buka macam tu. So plucking lah, bukan tak boleh. Kalau macam kata kita boleh kontrol apa semua tu tak ada masalah lah, tapi selalunya inilah istilah yang kita akan gunakan ataupun cara yang sebaik yang kita akan gunakan supaya kita mendapatkan konsisten di dalam manah tu. Sama juga dengan kita menggunakan thumb. Walaupun thumb macam ni, okey, kita bukannya tarik kemudian kita akan lepaskan dengan cara macam tu, tidak. Okey, sebenarnya jari ni tak sangat digunakan. Ini yang akan digunakan sebagai trigger untuk thumb ya. So kita akan tarik macam ni. Okey. Kemudian bila kita lepas, dia kena follow through juga. So secara slow mo-nya dia begitu. Ini itu. Kita tak boleh pegang macam ni kemudian buka terus. Buka macam ni, buka sikit. Dia akan menyebabkan tali tu plucking. Okey. Dia mesti dalam release angkat macam ni. Kena praktis, kena cuba. Kadang-kadang kita walaupun dah lama ke apa ke akan terlupa juga sedikit tentang benda macam tu. Itu yang dikatakan dalam manah ni. Sebenarnya kalau kita buat dengan cara betul dan kita kena fikirkan kita punya stance, kita punya berdiri, kita punya bahu, kita punya release, kita punya tangan mesti nak kena straight, kita punya grip bow, kemudian kita punya breathing apa semua. Lepas tu bila kita nak shoot tu, bila kita nak release tu, kita mesti ada anchor yang pertama, kemudian kita akan ada anchor yang kedua, kemudian bila kita nak release tu kita akan buat aiming apa semua. Sebenarnya memanah ni dia akan jadi betul-betul penat. Kalau betul-betul kita buat, dia akan jadi betul-betul penat. Okey, pasal dia kita akan banyak menggunakan kita punya daya fikiran lah. Okey, banyak sebenarnya yang kita boleh praktis di dalam memanah ni. Okey, so kalau kita memanah just shoot macam tu, kalau cara tak betul, dia akan menyebabkan kita akan jadi masalah baru dislocated lah, apa tu akan jadi masalah kemudian hari. So memanah ni sebenarnya dia penat. Bukan semata-mata kita boleh cakap aku shoot 1000 arrow ataupun 2000 arrow. Sometimes just shoot je, dia lain. Tapi kalau pemikiran daripada segi kita, kalau kita gunakan mental kita gunakan daya fikiran kita, macam mana kita nak kontrol badan, breathing, lepas tu mata kita, kepala kita, tangan kita mesti nak kena straight, bow kita tak nak grip, lepas tu kita akan shoot dengan cara follow through, mesti ada anchor yang pertama, mesti ada anchor yang kedua. Bila kita buat macam tu, dia akan sebenarnya penat lah. So kalau kita pakai lebih kurang 50 arrow adalah satu cabaran. Selepas daripada 50 arrow yang kita shoot tu, dia akan mula mengganggu kita punya emosi. Banyak benda yang kita kena fikirkan. Okey, ini secara asas saya kongsikan bersama. Harap benda ni akan mendatangkan manfaat kepada kita semua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.